Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amin Hazlan dalam segmen Cerita M-Star. Baru-baru ini filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan berjaya mengatasi filem Munafik 2 sebagai filem dengan hasil kutipan tertinggi sepanjang sejarah perfilman Malaysia. Namun pelbagai kontroversi melibatkan filem Mat Kilau ini. Jadi hari ini kami tampilkan penerbit filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Assalamualaikum Tuan Haji Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Untuk pertama ni mungkin kita nak tahulah macam mana Tuan Haji boleh tercetusnya idea untuk memilih Mat Kilau ni. Yalah, kita dekat Malaysia ni mempunyai pelbagai Datuk Bahaman dan sebagainya kan. So kenapa Mat Kilau? Pertamanya kita pilih Mat Kilau ni kerana satu ialah paling penting ialah tidak dapat siapa pun menafikan wujudnya watak ataupun orang yang bernama Mat Kilau ini dalam sejarah tanah air, ya. Itu yang paling penting sebab kita tidak mahu orang petikai kan, ya. Yang keduanya ialah Mat Kilau adalah antara pejuang-pejuang yang yang terkemudian, ya, mana masih dekat, anak-anak cucunya pun masih ada dan sebagainya. Itu juga boleh mengesahkan, menafsahkan apa yang kita gambarkan dalam filem. Dan yang paling penting sekali ialah Mat Kilau ni bagi saya dia membawa watak ataupun saksiah seorang Islam Melayu yang sempurna. Watak-watak dalam tu pun benar berlaku, kecuali satu dua fiksyen yang sebenarnya fiksyen pun benar menggambarkan, mewakilkan watak-watak lain yang tak boleh kita gambarkan semua. Contohnya macam watak Wahid, kita gambarkan orang yang berkorban, yang anaknya pun isteri pun terkorban. Itu menggambarkan satu kisah, menggambarkan itulah berlaku pertembungan itu. Kita tak cerita tu kampung Budu dibakar oleh British, kita tak. Kali ini kita tak buat demikian, ya. Jadi itulah poin saya, maknanya semua tu berdasarkan kepada nama-nama tempat-tempat itu benar. So bila Tuan Haji mengenai kaum Sikh tu sendirilah kan, so mungkin ada sebelum ni diorang macam tak bersetuju kenapa nenek moyang diorang diletakkan sebagai perwatakan sebegitu. Adakah daripada respon Tuan Haji sini macam mana sebenarnya? Ya, bila sejarah menyatakan memang ada kaum demikian yang diupah oleh British dan mereka menerima tanggungjawab untuk berkhidmat dengan British, dan ada juga yang suka dan mungkin ada yang tidak suka, ada yang redha, ada tidak redha datang berkhidmat. Itu bagi pihak saya melihat mereka punya pilihan lah, melainkan British memaksa, ya. Itulah hakikatnya, dan itu adalah sejarah yang perlu ditelan. Kita bercakap pada zaman itu, bukan sekarang, ya. Zaman itu, itulah sejarah dia. Secara ringkasnya, apa yang ada dalam Mat Kilau ini ialah pemikiran saya, pendapat saya, perasaan saya, keprihatinan saya sendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat mesej-mesej yang penting, yang relevan, yang berlaku sekarang. Dan bila mai diterjemahkan ke dalam bentuk lakonan, diolah-olah oleh oleh Saudara Syamsul, tapi story dia, fakta-fakta dia tak larilah, dia olahan bersesuaian dengan kreativiti Cik Syamsul sendiri. Okey, kita pun dekat luar sana dah sedia maklum bahawa kos untuk membuat filem Mat Kilau ni menelan belanja sebanyak 8 juta ringgit kan. So mungkin daripada Tuan Haji sendiri, mungkin macam mana nak tangani ataupun ada tak rasa risiko untuk melabur sebanyak 8 juta tu, bukan amount yang sikit kan. So mungkin ada tak risiko-risiko yang perlu diambil? Ya, sebenarnya saya punya kegairahan saya, excitement saya, keterujaan saya dalam menyampaikan mesej dan berkonsepkan hiburan bermanfaat ini jauh mengatasi wang itu sebenarnya. Ya, wang tu 8 juta tu dari segi banyak, dari satu segi lihat tak banyak-banyak sangat pun berbanding dengan orang lain yang melabur lebih besar, ya. Jadi perasaan mahu terpanggil untuk sampaikan mesej berhibur secara bermanfaat ini sangat kuat bagi saya. Sebab itu saya istilahnya saya sanggup berbelanja yang sedemikianlah, ya. Sebenarnya banyak, bukan itu campur belasan
juta lah. Sebelum ni ada seorang lah tak setuju memandang Mat Kilau ini sebagai pejuang nasionalisme. So mungkin Tuan Haji rasa macam mana? Saya pun kenal dia memang macam tu. Apa saja yang sifatnya yang menguntungkan Melayu lah, menguntungkan kita, dia risau, dia resah kan. Jarang saya dengar lah dia akan pro begitu. Jadi apa yang tak betulnya, begitulah. Jadi saya rasa itu meraih populariti lah bagi saya. Tadi ada dengar bahawa Tuan Haji ada kabarnya akan ada ura-ura Mat Kilau 2. So mungkin betul ke spekulasi itu? Betul, sebab dari sebelum awal lagi kita tahu kisah Mat Kilau sangat panjang, sehingga dia muncul ya pada sekitar hujung tahun 60-an itu. Dan saya fikir dia memang hero ya. Sebab apa sampai ke sudah dia tidak boleh dijejaki ya, hero tu, walaupun dia berundur kerana sebab-sebab yang kita tak bincang pada kali ini. Tapi akhirnya ramai yang cuba menjejak dia ya, penjejak yang mahir, penjejak hutan yang mahir dalam berbagai termasuk askar British, orang Melayu sendiri yang berpihak kepada British menjejaki beliau kan, sampai ke Sepadan, sampai ke sebelah utara, sampai rentas Siam. Akhirnya mereka tidak berjaya. Itu pun satu kehebatan sebenarnya. The strongest army on earth of the world tu sendiri pun tidak boleh menjejak dengan mengerahkan beratus-ratus orang bertahun-tahun, akhirnya tak boleh jejak dia. Itu pun satu satu kalau cerita kisahnya sangat banyak, tapi kita tak adalah detail itu ya, tapi sangat menarik lah ya. Maknanya kalau cerita dalam setengah-setengah siri TV pun macam mana menjejak, kejar dengan mengejar tak jumpa kan. Jadi saya fikir dia hero lah. So mungkin boleh kongsikan dengan kita, mungkin bilakah Mat Kilau 2 ni akan melangsungkan penggambaran ke, ataupun dah ada skrip yang dah ya, skrip memang dah ada, tapi sebelum pergi kepada Mat Kilau 2 tu kita akan buat lagi satu filem yang akan menyokong ataupun membantu mengukuhkan lagi Mat Kilau 2, supaya Mat Kilau 2 juga tidak dapat memuatkan lagi semua kisah. Jadi ada satu lagi filem lain yang berkait dengan Mat Kilau dan sahabat dia yang kita akan buat, dan ini kita harapkan rancangan kita dalam setahun, dan kemungkinan berseiring juga dengan filem itu berjalan juga Mat Kilau 2, dan akhirnya saya harap dalam setahun setengah daripada sekarang akan keluar Mat Kilau 2. Mat Kilau 2 kita jangka akan lebih besar, lebih menarik, sebab Mat Kilau 1 ni baseline baseline. Itu. Lepas ini Mat Kilau 2, adakah Studio Kebara hanya akan menerbitkan filem-filem epik, filem-filem sejarah saja? Ya, bagi entiti Studio Kebara memang kita hanya akan melihat idea kita, rancangan kita ialah semua berkait dengan sejarah ya, mengembara ke alam yang musim yang sebelum itu, sejarah apa tu zaman yang sebelum ini. Kalau kita nak buat yang lain, kita akan create entiti yang berbeza lah, supaya dia dapat dilihat sebagai entiti yang sedemikian, lebih specialized kepada pengkhususan kepada kembara sejarah. Kita nak mengangkat balik keyakinan diri kaum Melayu itu khususnya, sebab dia trust, dia bangun majoriti dalam negara ni. Kalau nak maju negara, tidak boleh tidak kita kena lihat, memberi perhatian kepada kaum yang besar ni. Dia akan mengesani yang lain-lain. Jadi confident dia kena angkat, sebab orang Melayu saya fikir cukup segala ramuannya untuk berjaya. Dia tidak memberanikan diri untuk mencetus harapan, new hope, yang mana dengan ada harapan itu akan terlakarlah satu impian jadi orang hebat, orang yang bermaruah, orang yang mulia, yang ya begitulah. Maknanya membina sejarah baru kan. Orang kita kan dulu ada sejarah yang hebat masa Melaka dan sebagainya. Itulah tujuan dia. Jadi kita nak suntik sebenarnya, dan jangan cedera lagi psikologi orang Melayu ni. Jadi maknanya purata mereka ni produktif, tetapi mereka tidak ada drive untuk pergi lebih, kerana mereka ni daripada lama dia dibekalkan,
dibekalkan ataupun diajar untuk sifat berpada. Sebab ultimate dia akhirnya ialah mati menghadap Allah SWT. Jadi akhirnya mati juga. Jadi ini kadang-kadang mengesani orang Melayu ramainya. Jadi yang hebat-hebat pun kadang-kadang dia tak apalah, dia tidak materialistik. Dia ada elemen fana, ada elemen akhirnya bukan di sini. Kehidupan ini bukan di dunia saja. Ini antara pendorong-pendorong yang menyebabkan kita tidak dilihat sebagai tak kompetitif. Saya lihat orang Melayu tidak materialistik sangat. Kan? Jadi kita nak bandingkan dengan kaum lainnya, dia memang saya boleh sebut memang mereka materialistik. Jadi orang Melayu tu perlu ada sifat materialistik tu sendiri. Materialistik yang positif lah. Jadi maksudnya kalau dia didorong dengan vision baru, mengangkat lagi atas dasar kebaikan umat dan sebagainya, dia ready. Tapi mesti diisi dengan demikian. Dilihat itu sebagai tuntutan agama. Jadi sedikit dari Tuan Haji, adakah kaum Melayu ini sendiri masih cedera ataupun macam mana? Masih? Cedera yang seperti yang Tuan Haji katakan? Ya, ada yang bagi saya cedera lah. Bagi saya cedera psikologi ni kerana bila dia tidak ada cita-cita besar, bila dia merasa diri dia kerdil, bila dia sedia maknanya dia tidak ada cita besar, dia percaya dia pun tak bagus, dia pun saya sebut inferior. Bagi saya dia cedera lah. Dan cedera ni disebabkan kadang kita sendiri yang mencederakan. Macam ayah, contohnya ayah kata engkau ni tak guna lah, engkau ni tak ada harapan lah, engkau ni bodoh lah. Sebenarnya manusia tak bodoh pun, tak dirangsang saja. Aku menyesal. Itu telah mencederakan dia psikologis hingga dia tak akan jadi sesiapa pun. Tetapi kalau seorang ayah tu yang walau macam mana lemah pun dia sentiasa memberi semangat, memberi perangsang, galakan kepada anak dia, maka dia sebenarnya satu hari nanti anaknya akan menyalah. Begitulah ya. Jadi itulah maksud saya, bila kita aibkan ni, aib mana hilang confidence pada kita. Kalau bapa selalu mengaibkan kita hilang confidence, itu mencederakan psikologi. Tidak luka sih, tapi mencederakan. Dia rasa dia patah semangat, dia rasa dia tak boleh. Macam orang main bola lawan kan, kalau dia hilang confidence memang kalah dah. Begitulah sifatnya gitu ya dalam persaingan ini.